Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'a'ilan fa'aghnaa fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري في كتابه الصحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليكرم جاره. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput. Ini buat pertama kali saya hadir ke Surau Putra Al-Amin. Jadi dua kali saya pernah berkuliah di Putrajaya, dua kali. Jauh sama. Baik, jadi kesempatan untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan tentang biografi dan juga kehidupan seorang tokoh yang disegani, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Asy-Syafi'i. Digelar sebagai Asy-Syafi'i, iaitu diambil daripada moyang Imam Syafi'i yang bernama Syafi'. Baik, Imam Al-Mazhab, seperti mana yang kita tahu, bermula daripada Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat pada tahun 150 Hijrah, iaitu tahun yang sama meninggal Imam Abu Hanifah An-Nu'man 150 Hijrah. Tahun tersebut juga lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Bermaksud Imam Asy-Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Ini pandangan yang masyhur dan menjadi ittifaq ke semua ulama bahawasanya Imam Syafi'i meninggal, Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun lahirnya Imam Syafi'i. Maksudnya tak sempat jumpa. Tetapi ada satu pandangan yang mengatakan Imam Syafi'i lahir pada hari yang sama meninggal Imam Abu Hanifah. Tetapi pandangan tersebut ditolak. Menurut Imam Al-Baihaqi, dia kata ada satu riwayat, tetapi riwayat ini sangat lemah. Tetapi yang menjadi ittifaq ulama ialah tahun yang sama, hari tak sama. Yang pertama ialah Imam Abu Hanifah An-Nu'man, orang Parsi. Dan yang kedua ialah Imam Malik bin Anas. Ini susunan mengikut tahun kelahiran. Imam Malik bin Anas yang juga merupakan salah seorang daripada guru Imam Syafi'i. Dan yang ketiga ialah Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Dan yang terakhir ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi empat ini dipanggil sebagai A'immatul Mazhab, A'immatul Mujtahidin, para imam mujtahid, yang mana mereka berada di kedudukan yang disebut sebagai mujtahid mutlak. Saya tak boleh sampai level tu, tuan-tuan pun tak boleh sampai level tu.
Ulama mana pun sekarang tidak akan sampai kepada level yang disebut sebagai mujtahid mutlak. Kerana kita tidak ada kemampuan untuk mengistimbat, mengeluarkan hukum secara direct melalui Quran dan juga hadis. Kita baca Quran pun tengok terjemahan. Betul tak? Kita tak faham bahasa Arab. Kalau faham bahasa Arab pun anak entah ya. Boleh cakap anak entah. Naam, la, itu ya. Lepas tu kita fikir, oh, aku nak mengkritik Imam Syafi'i, aku nak mengkritik Imam Malik bin Anas. Jauh sangat tu. Kalau tuan-tuan nak kritik saya, boleh lah. Memang tidak ada al-ismah, terpelihara daripada melakukan kesilapan selain daripada Nabi. Ya, betul. Kalau Nabi SAW, tidak ada ruang untuk dikritik. Sesiapa yang mengkritik Nabi SAW, maka dia terkeluar daripada Islam. Senang cakap, keluar daripada Islam. Kerana itu seorang yang bernama Al-Khuwaisirah, dia hidup zaman Nabi SAW. Apabila baginda sedang membahagikan harta ghanimah, harta yang diperolehi daripada rampasan perang, tiba-tiba bangun seorang laki-laki nama dia Zulkhuwaisirah. Dia kata, "A'dil ya Rasulullah, fa innaka la ta'dil." Wahai Rasulullah, silalah berlaku adil. Kenapa saya dapat sikit? Dia pembahagian harta ghanimah, dia ada, dia tengok tentera berkuda dapat banyak mana, orang jalan kaki dapat mana, banyak mana. Dia ada pembahagian khumus, dia panggil. Dia kritik Nabi, dia kata Nabi tidak adil. Lalu Umar Al-Khattab ni dia bangun, dia kata, "Ya Rasulullah, izinli fa'adribu unuqahu." Rasulullah, berikan keizinan kepada saya untuk saya pancung kepala dia. Tak cakap banyak lah, pancung. Ini kerana Nabi SAW tidak boleh dikritik. Kerana Nabi SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tak cakap ikut hawa nafsu kecuali wahyu, sama ada secara langsung ataupun tidak. Tetapi selain daripada Nabi, memang kita tak nafi tidak ada al-ismah, terpelihara daripada kesalahan. Baik a'immah al-mujtahidin, Imam Syafi'i dan lain-lain. Tapi adakah kita mempunyai autoriti, keilmuan yang cukup untuk kita mengkritik mereka? Sedar diri. Kita baca Quran tajwid pun tak betul lagi. Tiba-tiba kita nak mengatakan, ya, Imam Syafi'i tak tengok hadis, imam ini tak pandai hadis, keluarkan hukum tanpa melihat kepada nas. Baik, nanti kita akan kupas tentang itu. Baik, saya nak ceritakan tentang siapakah Al-Imam Syafi'i. Lahir dalam keadaan yatim, seperti mana Nabi SAW. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, alam yajidka yatiman fa'awa. Antara hikmah baginda Nabi SAW dilahirkan sebagai seorang yatim. Tengok Nabi dulu. Nabi lahir dalam keadaan yatim, 6 bulan dalam kandungan ibu, Abdullah meninggal. 6 bulan dalam kandungan ibu, bapa meninggal. Kemudian lahir. Ketika berusia 8 tahun, ibu meninggal. Kemudian meninggal datuk. Kemudian dipelihara oleh Abu Talib. Meninggal Abu Talib. Pada tahun yang sama meninggal Khadijah. Semua orang yang Nabi SAW sayang, semua meninggal. Apa hikmahnya? Fa'awah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak mentarbiah, nak mendidik Nabi secara direct tanpa melalui perantaraan manusia, supaya Nabi SAW tidak bergantung harapan dengan manusia. Itu hikmah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kamu dulu susah, fa'aghna, Allah kayakan kau. Justru kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'ammal yatima fala taqhar. Kamu dulu yatim, maka kamu jangan bercakap kasar ataupun kamu memaki, menghardik anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta sedekah jangan maki hamun. Apa tak ada kerja lain ni, minta sedekah ya. Nak bagi, bagi.
Tak nak bagi? Sudah. Persamaan antara Imam Syafi'i dengan Nabi SAW, yatim. Anak yatim itu bermaksud yang kehilangan bapa sejak kecil ataupun yang kehilangan bapa sebelum daripada mencapai umur balik. Bukan anak yatim tu orang yang tidak ada ayah. Dia kata, saya umur 60, ayah saya meninggal dah. Memanglah. Dia pun umur 60 tahun. Ayah dia meninggal. Adakah termasuk dalam kategori yatim? Tak. Cuma Melayu dia tambah piatu. Maksudnya ayah dengan ibu tak ada, meninggal. Yatim, piatu. Dalam syarak cuma ada istilah apa? Yatim saja. Piatu tak ada. Imam Syafi'i dilahirkan dalam keadaan yatim. Setelah sejurus dilahirkan, meninggal. Ayah meninggal. Dilahirkan di mana? Di satu tempat yang bernama Gaza. Sekarang Gaza di mana? Gaza. Arab dia pun sebut Gaza, Palestin. Dan menurut satu riwayat lagi, Imam Syafi'i dikatakan dilahirkan di Asqalan, juga terletak di Palestin. Ada dua pandangan di Palestin. Dan satu pandangan lagi mengatakan Imam Syafi'i lahir di Yaman. Tapi ini lemah. Pandangan ini dhaif. Dan yang paling tepat ialah Imam Syafi'i lahir di satu tempat yang bernama Gaza. Sekarang ni Gaza. Lahir sehingga umur 2 tahun. Kemudian ibunya hijrah pergi ke Al-Hijaz, iaitu Mekah. Duduk di Mekah, membesar di Mekah, belajar di Mekah. Hijrah daripada Palestin. Kenapa Imam Syafi'i tak duduk di Palestin? Kerana pada waktu itu pusat pendidikan ataupun pusat orang mengaji, menuntut ilmu ni ialah di Hijaz. Kalau nak kira, ibunya berasal daripada Bani Azad. Ini satu kabilah Arab. Bani Azad yang berasal daripada Palestin, merupakan penduduk Palestin. Baik, Nabi SAW dan juga Imam Syafi'i bertemu pada datuk ataupun moyang yang bernama Abdul Manaf. Ini satu keturunan ni. Imam Syafi'i dia bangga dengan keturunan dia. Seperti mana Nabi SAW bangga dengan keturunan baginda SAW. Nabi SAW kata apa? Kinanah daripada anak waladi Ismail. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih aku daripada yang terpilih. Nabi SAW disebut dalam hadis Bukhari bertemu dengan Nabi Ismail. Tapi itu riwayat yang dhaif, yang disebut di luar daripada Sahih Al-Bukhari. Cuma yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Syafi'i bertemu dengan moyang yang bernama Adnan, iaitu moyang Nabi yang ke-21. Jadi jarak di antara Nabi nak sampai kepada Adnan tu 21 orang. Yang kelima ialah Abdul Manaf. Jadi daripada Abdul Manaf inilah bertemunya antara Imam Syafi'i dengan Nabi SAW. Satu keturunan, iaitu daripada Quraisy. Ini keturunan Quraisy ini, Nabi SAW bangga dengan keturunan Quraisy. Jadi sebab itu Imam Syafi'i dia cinta ataupun sayang kepada Ahlul Bait ini tinggi, sehingga dituduh sebagai Syiah ketika di Yaman. Itu nanti kita tengok. Baik, yang ni saya ambil masa yang kalau nak kira, nak cerita sampai habis tu tak cukup. Jadi kita ambil yang mana yang sempat. Baik, Imam Syafi'i kemudian membesar, duduk di Mekah, berumur 2 tahun, belajar Quran, hafal Quran. Orang Arab dia macam tu, kecil-kecil bagi hafal Quran, besar nak jadi apa, pulang. Maksudnya apa? Kecil apa yang penting, hafal Quran. Kerana mereka beranggapan sehingga sekarang pun bahawasanya Quran ialah segala-gala. Nak jadi doktor kan, nak jadi pemandu teksi kan, nak jadi apa kan, hafal Quran. Sebab tu tak heran kalau driver teksi, hafiz 30 juz, biasa. Cleaner hafiz 30 juz, biasa. Tapi kita hafiz 30 juz diangkat.
Memang kita muliakan orang yang hafal Quran, tak ada masalah yang tu. Cuma kalau di negara Arab itu dah menjadi satu kebiasaan. Baik, Imam Syafi'i menghafal Quran peringkat awal. Ini budaya orang Arab. Menghafal Al-Quran ketika usia beliau belum lagi sampai 7 tahun. Dah ingat 7 tahun kita buat apa? Tak pakai seluar lagi. Tak? Kalau di kampung tu mandi parit lagi, terjun benang lagi 7 tahun. Tak tahu apa. Main guli lagi 7 tahun. Tapi Imam Syafi'i sudah menghafal Quran ketika usia 7 tahun. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Az-zakat, cerdik. Sebab tu nak mengaji, nak belajar kena ada az-zakat. Sebab tu syarat yang Imam Syafi'i sebut, lan tanalul ilma illa bisittatin. Tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara, 6 benda. Zakaun, yang pertama ialah az-zakat. Otak yang cerdik. Sebab itu nak hantar anak belajar agama ni, jangan anak yang tak boleh pergi dah. Mereka beranggapan nak hantar ke tahfiz, nak hantar ke pondok anak yang tak pas exam. Ini persepsi orang dulu, 90-an dulu. Sekarang janganlah buat macam tu. Orang anak-anak yang bijak ni hantarlah tahfiz, hantar pondok, baru cepat nak hafal Quran. Jadi persepsi orang kita, bila anak tak boleh pergi dah akademik, ataupun anak ni dah tak boleh kawal, dah tak boleh kontrol, nakal sangat, baru hantar pergi. Jangan kita menganggap tahfiz, pusat pendidikan Islam ataupun pondok sebagai pusat pemulihan. Salah. Bukan pusat pemulihan akhlak. Itu hantar pusat serentik lah. Tapi ialah untuk mentarbiyah mendidik. Sebab tu orang dulu, anak cerdik, anak pintar, hantar belajar hafal Quran. Ini anak dah tak boleh pergi, kemudian hantar tahfiz untuk hafal Quran. Tak boleh ingat, salahkan guru, salahkan ustaz. So, tak lembab. Jadi sebab itu Imam Syafi'i, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kelebihan 7 tahun dah ingat. Kita 7 tahun tak boleh buat apa lagi. Tak kenal alif bata pun tak kenal lagi. Di antara kelebihan tersebut, kalau kita tengok kepada sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, saya ni hafal banyak hadis daripada kamu, tapi saya cepat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Ini masalah. Dan lebih masalah lagi, lambat ingat, cepat lupa. Ya? Cepat ingat, cepat lupa, okey lagi lah. Lambat ingat, cepat lupa, ini masalah. Ini hafal, baru hafal qul ya ayyuhal kafirun, dah lupa lah. Duduk dalam kuliah, dengar isi kuliah, keluar balik di rumah lepas isyak, lupa lah. Maksudnya apa kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada Imam Syafi'i ini sangat hebat. Begitu juga Abu Hurairah. Nabi doa khusus kepada Abu Hurairah. Bila dia hafal hadis, dia tak lupa lah. Kalau nak diikutkan, Abu Hurairah ni masuk Islam lambat, tahun yang ke-8 hijrah. Maksudnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah 8 tahun, baru Abu Hurairah ni masuk Islam lambat. Tapi dia potong sahabat lain, dia sudah hafalan hadis. Orang yang paling banyak menghafal hadis ialah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua Aisyah. Dan dia kala imam mazhab pula yang paling banyak menghafal hadis ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana Imam Ahmad bin Hanbal merupakan salah seorang daripada mujtahid mutlak yang menghafal 1 juta hadis beserta sanad. Dia disebut seorang guru ni mati bila, beranak bila, siqah ataupun tak, macam mana orang dia, apa peribadi dia. Di Imam Ahmad bin Hanbal ni dia keras di dalam penerimaan hadis. Kalau tengok dia nak pergi belajar dengan hadis dengan orang tu, kemudian tengok orang minum berdiri, dia tak belajar, tak belajar. Benda ni kamu minum berdiri, tapi kamu nak cerita pasal hadis Nabi, macam mana? Macam mana saya boleh terima? Dan Imam Ahmad sangat keras di dalam sudut periwayatan hadis. Beliau tidak akan menerima hadis daripada orang yang pernah berbohong. Walaupun berbohong ni maksudnya berbohong tentang hadis Nabi SAW.
Dulu dia pernah buat hadis palsu, dia pernah riwayat hadis palsu, kemudian dia tobat. Imam Ahmad tak ambil lah hadis dia. Dia dah tobat, dia tak ada dosa, tak ambil. Ini keras. Disiplin Imam Ahmad bin Hanbal di dalam penerimaan riwayat hadis. Ini orang dulu punya hemmah di dalam belajar. 1 juta hadis banyak tu. Kita hadis 40 pun tak ingat. Hadis 40 Imam Nawawi tak ingat. Bukan kata hadis 40, ayat surah lazim. Ambil wadduha ke bawah, tak ingat. Qul ya ayyuhal kafirun pun bertukar habis. Cari jalan tak jumpa. La a'budu ma ta'bud, ulang yang tu je. Tak jumpa kunci lakum dinukum waliyadin. Baik, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Kemudian dia merasakan, tak cukup hafal Quran ni kalau tak faham bahasa Arab, kalau tidak memahami bahasa Arab. Imam Syafi'i kan orang Arab. Baik, kita kena tahu satu kunci. Apa dia? Orang Arab tak belajar, tak akan faham Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab, dalam surah Yusuf. Kami turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu fikir tentang kehebatan bahasa Arab, tentang kehebatan bahasa Al-Quran. Orang Arab cakap Arab, tapi suruh dia hurai Quran, dia tak faham. Jadi betulkan kita punya persepsi, orang Arab tidak semestinya memahami Al-Quran kalau dia tak belajar secara serius. Sebab itu, walaupun Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, orang Arab sendiri pun tak boleh faham. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, orang Arab kan? Orang Arab, sahabat Nabi Umar, bila dia dengar, bila dia baca satu ayat, wa fakihatan wa abba, dia tak faham apa maksud abba. Siapa dia yang tak faham ni? Umar Al-Khattab tak faham. Sehingga dengar orang Arab Badawi yang bergaduh, keluar perkataan wa abba. Oh, ini maksudnya. Maksudnya apa? Al-Quran diturunkan, mukjizatnya ialah dari sudut bahasa satu. Sebab itu apabila Al-Quran diturunkan, keadaan orang di Mekah waktu itu semua pakar bahasa Arab. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Orang Arab tu mereka berbangga dengan syair. Mereka melantunkan syair jahiliah yang mana sastranya sangat tinggi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk menandingi sastra Arab waktu itu. Yang mana Al-Quran bukan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. In huwa illa zikrun wa Qur'anun hakim ka mubin. Dalam surah Yasin. Kami tidak mengajar Muhammad itu syair, kerana tak sepatutnya Muhammad belajar syair. Sebab itu seorang Arab jahiliyah waktu itu dia mengatakan kepada Nabi, laqad sami'tu min Muhammadin kalama anifa wa inna lahu la halawatan. Aku dengar Muhammad cakap tadi, ini bukan bahasa level-level kita ni. Ini bahasa level lain ni, mesti kalam Tuhan. Tapi dia tak masuk Islam juga. Dia dengar perkataan yang Nabi SAW baca, Quran yang Nabi baca, dia tahu ini bukan manusia punya perkataan. Sebab apa? Sebab dia mahir dalam sastra Arab. Dan Umar Al-Khattab memeluk Islam dengan sebab mendengar Taha ma anzalna al-Quran illa tashqa. Surah Taha yang mana Umar Al-Khattab dengar, ini bukan bahasa biasa-biasa ni. Jadi Al-Quran mukjizatnya terletak pada bahasa dia. Dipanggil siyak, sastra yang mempunyai aras yang tinggi. Untuk melemahkan para syu'ara. Tuan-tuan buka Quran ada nama surah Asy-Syu'ara, penyair-penyair. Jadi tidak semestinya orang Arab itu memahami Al-Quran jikalau tidak belajar. Orang Melayu lagi dah tak faham kalau tak belajar. Orang Melayu lagi tak faham. Baik, kita memahami Quran dengan membaca terjemahan, itu bukan faham. Sebab itu kita tidak ada kemampuan untuk
mengistimbat, mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Orang duk gaungkan slogan apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita pun sibuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita faham ke Quran? Kita faham ke Sunnah? Dalam ayat, wa in tanaza'tum syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kalau kamu berlaku perselisihan, kembali kepada Allah dan Rasul. Dan juga hadis Nabi SAW sebut, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda, selama mana kamu berpegang ma tamassaktum bihima, dengan Quran dan hadis, lan tadillu bi abada, kamu tidak akan sesat. Apa dia? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Baik, hadis itu ditujukan kepada kita. Oh, kita pun sibuk, kita berpegang kepada Quran dan sunnah. Berpegang kepada Quran yang sunnah itu orang yang dah sampai tahap. Kita tak boleh berpegang kepada Quran dan sunnah kecuali kita berpegang kepada orang yang faham Quran dan sunnah. Sebab itu kita kena ikut siapa dia? Ikut mazhab. Kita bermazhab Syafi'i, kita kenal Imam Syafi'i. Sebab itu kena faham khitab itu ditujukan kepada siapa. Taraktu fikum, kum tu siapa dia? Aku tinggalkan kepada kamu, kamu tu siapa dia? Kita kan? Bukan. Level para imam, tahap para imam. Sebab itu kita kena sedar diri. Aku bahasa Arab pun tak pandai, huruf pun tak kenal. Lebih teruk lagi, huruf pun tak kenal. Macam mana aku mengatakan aku nak kembali kepada Quran dan Sunnah? Sebab tu slogan ini sering dilaungkan oleh satu kelompok, kembali kepada Quran dan hadis. Jadi kita pun kembali kepada Quran dan hadis. Adakah para imam tadi ini, imam 4 itu tidak kembali kepada Quran dan hadis? Mereka lebih faham Quran lagi daripada kita. Mereka lebih faham hadis lagi lebih daripada kita. Jadi kita mengikuti mereka bermaksud kita mengikut Quran dan Sunnah. Bukan kita mengikut mereka itu kita tak ikut Quran. Bukan kita ikut para imam tu kita tak ikut Sunnah. Sebab itu tidak boleh memahami Quran dan hadis itu secara zahir ataupun literal. Kalau ikut zahir, nas ini akan jadi terhad. Quran berapa juz? 30 juz, 6,666 ayat. Ya, 6,666 ayat. Kita hidup berapa tahun? Daripada zaman Quran diturunkan kepada Nabi SAW sampai sekarang dah berapa seribu tahun lebih. Nabi terima Quran umur 40 tahun. Naik di Gua Hira, turun 40 tahun. Ketika Nabi SAW sampai umur dapat wahyu. Dan baginda meninggal umur 63 tahun. Wahyu terhenti pada waktu 63 tahun lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Habis. Jadi tempoh antara 40 umur Nabi sampai 63 berapa tahun? 23 tahun. Jadi selama 23 tahun tu Quran diturunkan kepada Nabi. Cukup 63, habis tugas, Nabi wafat. Dan dalam 23 tahun tu dibahagikan kepada dua. Yang pertama dipanggil Makkiyah, ayat-ayat ataupun surah yang diturunkan di Mekah. Dan yang kedua, fasa yang kedua dipanggil fasa Madani, Al-Quran ataupun ayat yang turun di Madinah dan juga sekitar. Makiyatun ma qabla al-hijratin nazal fal madani ma ba'daha wa intasal. Quran yang diturunkan di Mekah menyentuh tentang aspek akidah selama 10 tahun. Al-Quran ataupun ayat yang diturunkan di Madinah menyentuh tentang aspek hukum hakam. Hukum hakam ataupun syariat selama 13 tahun. Jadi ayat yang diturunkan di Mekah selama 10 tahun semua tentang keimanan. Yang turun di Madinah selama 13 tahun hukum hakam. Jadi maksudnya apa? Terhad 30 juz. Tapi macam mana 30 juz itu relevan sampai kiamat? Macam mana sunnah yang sampai kepada kita yang dikumpulkan oleh para imam-imam hadis
sampai kepada kita, yang mana nasnya terhad tapi boleh pakai sampai kiamat. Yang mana Nabi SAW sebut, taraktu fikum amrain, aku tinggal dua benda ya, tak banyak. Kamu takkan sesat sampai bila-bila, maksudnya sampai kiamat. Sampai kiamat. Jadi macam mana nas yang terhad tapi relevan sampai kiamat. Ini kerana kita tidak boleh memahami melalui literal, zahir. Ni kena belajar ilmu lain pula ni. Kena tengok usul fiqh dan sebagainya. Banyak lagi. Sebab tu bila faham secara zahir dan kita pun keluarkan secara zahir, sama sekarang ni nak pakai nas mana? Keadaan yang berlaku sekarang, fatwa yang keluar daripada mufti sekarang ni, hukum-hukum baru yang tidak ada pada zaman Nabi, yang tidak ada pada zaman sahabat, timbul hukum, timbul perkara baru. Macam mana nak berikan hukum? Cari dalam Quran tak ada, cari dalam hadis tak ada. Kalau nak cari yang zahir dah, sebut secara sebut-sebut. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Macam mana nak buat? Ini tugas para a'imah, para imam, ataupun sekarang ni ialah para mufti. Mereka mengeluarkan hukum tersebut berdasarkan ilmu yang dipanggil sebagai usul fiqh. Itu cara mereka mengistimbatkan hukum. Itu tugas mufti. Sebab tu saya katakan, nas yang Nabi SAW kata aku tinggal kepada kamu tu bukan dekat lidah, tapi dekat para orang yang mempunyai autoriti yang memahami Quran dan hadis. Oleh kerana tak boleh faham Quran kecuali dengan belajar bahasa Arab, Imam Syafi'i pergi di kampung pendalaman, cari satu kaum yang nama dia Bani Huzail. Di Arab ni dia banyak kabilah. Bani Huzail ni Imam Syafi'i kata afsahun nas, orang paling fasih bahasa Arab, orang paling fasih bahasa Arab. Imam Syafi'i bermulazamah, belajar, duduk di kampung pendalaman untuk belajar bahasa Arab selama 20 tahun. Tak lama pun. 20 tahun. 20 tahun bermaksud lepas umur 7 tahun dah hafal Quran, pergi belajar bahasa Arab. 9 tahun, umur 9 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik. Muwatta ni apa dia pula Muwatta ni? Itu kitab hadis, antara kitab yang tertua, yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Syafi'i belajar bahasa Arab di satu pendalaman Bani Huzail. Pendalaman dulu. Kalau sekarang tuan-tuan pergi di pendalaman Arab, dia cakap bahasa pasar, itu tak boleh. Bahasa pasar ni tak laku. Quran bukan bahasa pasar, dia fusha. Bahasa pasar ni dia berterabur habis, nahu sorak dia tak boleh pakai. Dulu masih lagi mereka menjaga keturunan bahasa Arab daripada pengaruh bahasa lain. Sebab apa Imam Syafi'i belajar, duduk di kampung belajar bahasa Arab? Kerana waktu itu ramai orang yang masuk Islam lain daripada bangsa Arab. Orang masuk Islam ni secara berleluasa pada zaman Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan telah membukukan Quran yang kita panggil sebagai Mushaf Uthmani. Kemudian dihantar ke Kufah, dihantar ke Basrah, dihantar ke Syam. Semua satu naskah, setiap negeri satu naskah Quran. Ada orang baca Quran tak betul pula. Ada orang baca bunyi lain. Baca Quran kita baca bunyi Jawa, dia baca bahasa Arab tapi slang Jawa. Macam mana nak buat ni? Kena belajar ilmu nahwu pula. Maka ketika itu kalau kita tengok antara sebab adanya qiraah dalam bacaan Al-Quran. Qiraah ni maksudnya apa? Bukan qiraah yang kita qiraah maksudnya baca tu. Qiraah ni dalam penyampaian di dalam membaca Quran. Ada bunyi yang kita pelik-pelik yang kita tak boleh tahu kan. Itu dipanggil sebagai qiraah. Jadi oleh kerana banyak sangat orang bukan Islam masuk, orang bukan Arab masuk Islam,
Dah bercampur habis. Macam di Mesir. Mesir sekarang ni bahasa apa? Bahasa Arab. Arab apa? Ammi dipanggil fasal. Bahasa Arab, bukan bahasa Arab standard. Bahasa Arab fasal. Dah bercampur. Kenapa? Terpengaruh dengan bahasa luar. Bahasa Turki dan sebagainya masuk terpengaruh sikit-sikit. Kalau di Morocco bahasa Arab yang pengaruh dengan barbar, dipanggil Barbarian, bahasa yang campur. Jadi hasillah dipanggil bahasa pasar, tidak ada fusha. Saya duduk di perkampungan Arab. Saya pergi rumah kawan saya dulu. Masa belajar pergi rumah kawan. Satu tempat di Bani Suef, di jauh daripada Kairo, lebih kurang 4 jam, 5 jam perjalanan. Masuk di kampung. Masa tu tahun pertama sampai. Masuk di kampung, saya cakap bahasa Fusha, dia orang kampung tak faham. Saya pelik, saya kata, ini Arab Fusha, Arab standard, Arab buku. Tapi orang sana tak faham apa saya cakap. Terpaksa kena belajar bahasa Ammi pula. Kira macam orang Kedah, orang Kelantan tak boleh cakap bahasa buku, cakap bahasa kampung dia ya. Seolah-olah begitu. Kita pula kena belajar bahasa dia. Dah terpengaruh, dah masuk unsur-unsur nasib daripada luar. Jadi oleh kerana faktor ini, Imam Syafi'i duduk dalam perkampungan Arab, belajar syair Arab, hafal syair Arab, hafal itu, sehingga Imam Syafi'i menguasai bahasa Arab dan digelar sebagai salah seorang tokoh dalam bahasa Arab. Al-Adib, dipanggil daripada Al-Adib, sastrawan. Sebab apa? 20 tahun belajar. Kita belajar bahasa Arab, fa'alu sehari esok, susah ni, tak payah belajar. 20 tahun. Kemudian setelah itu belajar dengan Imam Malik bin Anas pada tahun 179 Hijrah. 179 Hijrah pergi ke Madinah, jumpa Imam Malik. Nak berguru dengan Imam Malik bin Anas. Tok guru dia ni. Jumpa dengan Imam Malik, Imam Malik kata, nak belajar dengan aku, kena hafal kitab aku. Tu guru punya ni. Sebab tu apabila guru meletakkan syarat, ikut. Itu dipanggil salah satu adab dengan guru. Guru letak syarat, ikut. Buktinya mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi antara Musa AS dengan Khidir. Apa syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Nabi Musa kata apa? Saya nak belajar dengan Tok Guru. Kata Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tak boleh sabar dengan aku. Syarat utama sabar dengan kerana guru. Sabar dengan kerana guru. Bila Nabi Khidir kata innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Tok Guru, insya-Allah saya sabar. Saya tidak akan bantah apa Tok Guru buat. Lepas tu Nabi Khidir buat benda tu, dia kritik. Nabi Musa kritik. Kenapa buat macam ni? Orang tak budak ni tak bersalah, kenapa bunuh dia? Aku dah kata kamu tak boleh sabar. Kuncinya ialah sabar. Dalam menuntut ilmu kena sabar. Berhenti pukul 9, tak boleh tunggu lama. 8:30 berhenti dah. Sabar, kena sabar lah kan. Sabar di dalam menuntut ilmu. Khidir kata kamu tak boleh sabar, Nabi Musa kata sabar. Nabi Musa ni kalau ikut kan, dia ni kalau orang Kedah dia panggil pongoh. Pongoh ni maksudnya apa dia? Panas baran. Sehingga Nabi SAW mengatakan Umar ini sikap dan juga wataknya seperti Nabi Musa. Wataknya seperti Nabi Musa. Abu Bakar As-Siddiq wataknya, karakternya seperti Nabi Isa AS. Kenapa? Nabi SAW samakan dengan Umar dengan Musa. Musa dia begitu, dia punya sikap dia. Kira nak bagi ya. Waja'a rajulun min aqsal madinah wa apa? Min aqsal madinati rajulun yas'a. Dalam surah Yasin sebut apa? Seorang lelaki datang jumpa Nabi Musa. Musa, kamu kena keluar daripada tempat ni. Daripada Madinah, bandar ini kamu kena keluar, pergi tempat lain. Firaun cari kamu sebab apa? Kamu tumbuk orang tu sampai mati. Tersalah di dalam
kata apa, bukan Nabi Musa niat membunuh laki pada Bani Israel tu, tertumbuk, knock out tu sekali tumbuk mati orang tu. Ada spy bagi tahu Nabi Musa kena keluar, Firaun cari kamu. Jadi sikap Umar macam tu juga. Bila ada orang kritik Nabi, dia kena pancung bala Sebut dalam surah Taubah, macam mana nak buat dengan peperangan, tahanan daripada perang, tahanan perang Badar. Tawanan ni nak buat macam mana? Cadangan yang diberikan oleh Umar, kita pancung semua, tak boleh tinggal seorang pun. Abu Bakar kata kita bebaskan, kita minta tebusan. Itu pandangan Abu Bakar ni disebutkan dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala ambil ni, mannan wa fidaa, bebas minta tebusan. Kalau ikut Umar semua dilema. Nampak sahabat Nabi dia ada karakter yang berbeza. Kalau semua perangai macam Umar Al-Khattab, habis. Masjid dan surau pun takbiran pun, AJK pun kena ada watak yang berbeza juga. Kalau semua perangai macam Umar, orang tak datang masjid, orang tak datang surau. Ini perlu pelbagai watak. Sebab tu Nabi nak sangat Umar ni masuk Islam. Imam Syafi'i, apabila Imam Malik bin Anas pada tahun 179 Hijrah kata, kamu nak belajar dengan aku, kena hafal kitab aku. Kata Imam Syafi'i, saya dah hafal lah, lama lah, umur 9 tahun saya dah hafal lah. 9 tahun Imam Syafi'i telah menghabiskan hafalan kitab Muwatta Imam Malik. 9 tahun. Hebat, luar biasa, akal luar biasa, kelebihan Allah Ta'ala bagi ni luar biasa. Tu pun Imam Syafi'i kata apa? Syakautu ilal waki'i an su'il hifzi. Aku jumpa tok guru aku, nama dia Waqi' Ibn Jarrah. Makam Imam Waqi' ni dengan Imam Syafi'i ni tak jauh, dalam 100 meter ya. Tak sampai 100 meter di Kairo. Imam Syafi'i, kemudian depan sikit makam tok guru dia nama Waqi'. Dalam satu syair dia kata apa? Syakautu ilal waki'i an su'il hifzi. Aku ngadu kepada guru aku, seingatan saya lemah lah tok guru. Lemah lagi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru aku bagi tahu kepada aku, tinggal maksiat. Fa inna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena ilmu itu ialah cahaya. Cahaya tidak akan masuk dalam hati orang buat maksiat. Nak hafal Quran macam mana? Hati gelap. Nak hafal Quran, nak ingat macam mana? Banyak maksiat. Sebab tu orang hantar orang belajar hafal Quran, budak-budak tahfiz ni umur 7-8 tahun, 9 tahun. Sebab apa? Hati tak ada dosa lagi. Nak? Tak ada kesalahan. Maksudnya mereka belum mencapai usia balik, tak ada fikir masalah langsung. Tak fikir nak kahwin kan, nak tengok itu kan, nak ni kan. Tak ada. Jadi hafalan tu senang masuk. Ini umur 60 nak hafal Quran, kena ada mujahadah yang kuat sikit lah. Umur 60, umur 50, umur 40, 30 baru nak hafal Quran. Dia kena ada kesungguhan luar biasa. Sebab dah kotor. Hati kita ni dah ada ron. Ron ini kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum yawma idzin la mahjubun. Ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah sebut bal rana ala qulubihim. Rana ni maksudnya berkarat. Hati dah karat. Macam mana nak hafal Quran, macam mana nak hafal hadis, macam mana nak ingat itu, macam mana baca aku tu. Ini Allah sebut dalam Al-Mutaffifin. Allah sifatkan orang kafir ni rana ala qulubihim. Mereka ni terhijab ar-rabbihim yauma idzin, pada hari kiamat mereka terhijab daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i kata umur 9 tahun saya dah hafal tu. Itu tok guru sayang tu. Dia kata ini budak luar biasa. Budak ni Quraisy, keturunan Quraisy ni luar biasa. Sebab itu, oleh kerana Imam Syafi'i disaingi oleh Imam Malik bin Anas, adalah orang cemburu. Ada Ashabul Malik dan Ashabul Abu Hanifah. Dia cemburu
dengan Imam Syafi'i. Sebab kepintaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak sempat belajar dengan Abu Hanifah An-Nu'man kerana Abu Hanifah meninggal 150. 150 Imam Syafi'i baru lahir. Jaraknya panjang. Dan juga dikatakan Imam Abu Hanifah sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik sewaktu itu berumur 100 tahun. Imam Abu Hanifah 16 tahun. Jadi termasuk dalam kategori tabi'in, orang yang sempat berjumpa dengan sahabat. Boleh tengok muka pun tak apalah. Oh, ini muka orang yang tengok Rasulullah. Anas bin Malik sebab apa dia umur panjang? Sebab dia bersahabat dengan Nabi sewaktu umur 10 tahun. 10 tahun mak dia bawa Rasulullah, ni anak saya, nama dia Anas bin Malik bin Damdam. Anas ni saya bagi kepada Rasulullah. Bagi dengan maksudnya apa? Berkhidmat dengan Nabi. Dalam tempoh yang lama Anas berkhidmat dengan Nabi. Anas apa? Nabi tak pernah buat saya macam khadam pun. Tak pernah petikai apa saya buat. Anas buat itu, Anas buat ini. Kenapa buat itu, kenapa buat ini? Tak pernah. Dia kata apa? Anas mengatakan tak pernah Rasulullah marah saya, petikai saya buat, suruh saya buat itu. Saya yang nak buat sendiri. Anas kata apa? Saya nak buat sendiri. Antara kelebihan Allah berikan kepada Anas berkat daripada doa Nabi, Allahumma atil umrahu, panjangkan umur Anas. Wa aksir auladahu, ramaikan anak cucu Anas. Sehingga disebut dalam riwayat Anas bin Malik, anak cucunya 100 orang. Dan juga wa aksir malahu, kayakan Anas, dia menjadi jutawan. Dan yang terakhir Nabi doa, wa adkhilhul jannah, masukkan Anas ke dalam syurga. Anas kata apa? Yang ni aku tunggu. Yang 3 Nabi doa tu aku dah dapat semua lah. Aku tunggu yang last, kena mati dulu lah. Dia Anas bin Malik ini bertemu dengan Abu Hanifah ketika di Kufah, Iraq. 16 tahun, tak tahu apa lagi lah, boleh kita katakan dah sampai umur balik 16 tahun. Tetapi Imam Syafi'i sempat belajar dengan murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid kanan Imam Abu Hanifah. Dia ada 2 orang murid Imam Abu Hanifah yang popular ni. Yang lebih senior nama dia Abu Yusuf. Yang kedua Muhammad bin Hasan. Nah, Imam Syafi'i tak sempat dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf meninggal. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang dipanggil sebagai Madrasah Ahlul Ra'yi. Madrasah Ahlul Ra'yi yang banyak menggunakan qiyas dalam memahami hukum hakam. Dan Imam Syafi'i belajar dengan Imam Anas bin Malik yang dikenali sebagai Madrasah Ahlul Athar, mengumpulkan nas hadis. Jadi Imam Syafi'i belajar dengan 2 aliran, tidak taksub mana-mana. Itu 2 aliran, kemudian digabungkan kedua-duanya, lalu terbentuk dipanggil Madrasah Imam Syafi'i. Belajar sehingga Imam Malik wafat. Ni payah ni, belajar dengan Tok Guru sampai Tok Guru mati. Kita belajar Tok Guru mati awal. Ini kata ni huruf apa ni? Ini huruf saya tak kenal, ni Tok Guru mati dulu. Tak sempat belajar. Dulu orang belajar sampai guru meninggal. Lama belajar kan. Sekarang belajar kita yang cabut lari. Sekali 2 kali pergi kelas, kali ketiga cabut, lari. Tidak ada himmah. Himmah ni perlu dalam belajar ni. Himmah ni perlu. Jadi bila tak cukup Imam Syafi'i, baik, pukul apa tak berhenti? Boleh lah? Boleh berhenti? Boleh lah? Berhenti tarik handbrake lah. Berhenti sekat jalan, nanti kita sambung balik. Baik. Jadi terpaksa berhenti tarik handbrake menuju ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Buat kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan daripada awal yang saya ceritakan sampai setakat mana yang saya tarik handbrake tadi, dapat saya simpulkan bahawasanya Imam Syafi'i
merupakan seorang imam yang membentuk madrasah Asy-Syafi'iyah yang melahirkan berapa juta pengikut sampai sekarang. Kalau tengok wafat 200 lebih. Imam Syafi'i wafat 200 lebih. 240 tak silap saya wafat. Dah berapa 1000 tahun lebih dah. Sampai sekarang masih lagi ada mazhab Syafi'i. Kenapa? Ada dan kekalnya mazhab itu ialah adanya murid-murid yang mengembangkan mazhab. Kalau nak ikut mazhab bukan 4 saja, lebih daripada 10. Tapi oleh kerana muridnya tidak berperanan untuk menyebarkan mazhab tersebut, maka dia panggil indithar, terhapus. Itu belum lagi kira Labul Lais, As-Sawri dan sebagainya, banyak lagi. Dan juga Imam Syafi'i seorang orang yang saleh, dituduh, difitnah macam-macam. Pergi ke Yaman kena halau, tuan. Pergi Yaman kena halau. Orang tuduh dia Syiah. Daripada Yaman pergi ke Kufah. Pergi ke Kufah itu belajar dengan Muhammad bin Hasan Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, dituduh Syiah. Kemudian berlaku perdebatan antara murid dengan tok guru. Imam Syafi'i dia debat dengan tok guru dia, Muhammad bin Hasan Syaibani. Imam Syafi'i juga berdebat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad kata apa? Aku keluar daripada Baghdad, keluar daripada Kufah. Aku tidak jumpa orang yang lebih pandai dan alim lebih daripada Imam Syafi'i. Dia puji. Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i. Murid. Belajar apa? Belajar fiqh. Imam Syafi'i mencari belajar hadis dengan Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad ni hafal 1 juta hadis. Jadi kelebihan Allah Ta'ala bagi pada masing-masing. Jadi kita jangan mempelekehkan orang, jangan mempertikaikan orang. Setiap orang ada kelebihan dan habuan dia masing-masing. Dan setiap yang pandai ada lagi pandai. Wa fawqa kulli alimin alimun. Kena pegangnya tu, kita rasa kita pandai ni, ada lagi pandai. Nabi Musa, orang tanya dia, Bani Israel tanya dia, siapa yang lebih pandai, yang lebih alim? Nabi Musa kata, aku lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegur secara halus lembut, ada hamba aku yang lebih pandai daripada kamu, yang Allah sifatkan sebagai abdun salih. Nabi Musa kata, oh kalau macam tu aku nak pergi cari. Bukan lagi pandai, kita dapat tahu orang lagi pandai daripada kita, bukan kita kecam dia, kita burukkan dia, tak. Pergi belajar lah. Sebab tu sahabat Nabi, nama dia Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia kata, aku orang yang paling alim, yang paling tahu tentang asbabun nuzul Quran. Aku tahu di mana Quran turun, masa bila Quran turun, tentang apa Quran diturunkan, bila, semua dia tahu tentang penurunan Quran. Kalau aku tahu orang ada lagi yang lebih pandai daripada aku nak pergi belajar. Itu sikapnya. Yang mana Imam Syafi'i sikapnya ialah tidak merasa cukup dengan apa yang dia tahu. Orang tuduh macam-macam pun nak buat macam mana? Orang belajar agama pun ada orang dengki. Kena fitnah sebab apa? Kena fitnah kerana dia mencinta ahli bait. Dalam syair Imam Syafi'i kata apa? Ya ahlal baiti Rasulillahi hubbukum fardul lana fil Qur'ani anzaltumuh. Wahai ahli bait, mencintai kamu ialah satu kefarduan kerana disebutkan dalam Quran. Sebab itu kena tuduh Syiah. Jadi kita mencintai ahli bait ini ialah satu tuntutan, bukan sebab Syiah. Syiah itu mengagungkan sehingga meninggikan ahli bait sehingga mengatasi tahap dewa punya, sampai kepada satu tahap pemujaan. Itu ya salah. Baik. Jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.